Baik, awal ini 7.45 kami teruskan dengan perkembangan terkini PKP dan juga penularan COVID-19. Sebentar tadi, kami melintas langsung dari dalam makmal ujian saringan COVID-19 iaitu makmal Jabatan Perkhidmatan Diagnostik Hospital Chancellor Tuanku Mukhlis UKM. Pertama kali berita di negara ini disiarkan dari dalam makmal yang melakukan ujian saringan COVID-19. Anda boleh dapati temu bual penuh di Facebook Astro Awani dan juga di YouTube Astro Awani. Dan kami membawakannya kepada anda untuk anda lihat sendiri suasana dari dalam makmal yang mengendalikan ratusan sampel yang mungkin membawa virus pembunuh ini. Pelbagai topik kami bincangkan bersama pengarah hospital itu tadi, termasuk kapasiti ujian yang berupaya kita lakukan setiap hari, proses yang perlu dilalui setiap sampel sebelum ia ditentukan positif COVID-19 dan bagaimana virus ini berbeza dengan virus-virus terdahulu yang mereka uji sebelum ini seperti SARS-CoV-1, H1N1 dan MERS. Kini kami ingin berlintas langsung sekali lagi ke makmal Hospital Chancellor Tuanku Mukhlis UKM, tapi kali ini bukan untuk memfokuskan kepada aspek saintifik ujian COVID-19. Sebaliknya kami ingin bawa sisi manusia di sebalik semua teknologi dan mesin canggih di dalam makmal itu. Kerana ramai antara kita yang mungkin lupa, selain doktor, jururawat, polis dan tentera yang menjadi wira di barisan hadapan, para petugas makmal juga yang mendedahkan diri mereka kepada jangkitan virus ini setiap hari, mereka juga adalah wira yang tidak didendang. Jadi selamat datang ke Awani 7.45, Haslina Mahbub dan Nur Hamiza Gulam, Juru Teknologi Makmal Perubatan Hospital Chancellor Tuanku Mukhlis. Hamiza, pertama sekali mungkin boleh ceritakan kepada kami apa yang anda lalui setiap hari, masuk ke dalam makmal, keluar dalam makmal, proses-proses yang perlu anda lalui, pakai PPE dan buka PPE, disinfection dan sebagainya. Ceritakan dan tunjukkan kepada kami apa yang anda semua lalui setiap hari. Okey. Terima kasih Luqman. Terima kasih Astro Awani kerana sudi membuat penyiaran di makmal kami. Okey, saya Hamiza, Juru Teknologi Makmal Perubatan, Unit Biologi Molekul, JPMD Hospital Chancellor Tuanku Mukhlis. Okey, saya Hamiza, kawan saya Haslina dan lagi seorang kawan saya Diana. Okey, untuk biasanya pagi-pagi kami akan datang ke makmal. Kiranya kami akan duduk, kita orang akan datang seperti biasa pukul 8, masuk kerja macam biasa pukul 8. So sebelum kita orang start buat kerja pada hari itu, kita orang akan duduk together dengan kita punya semua ketua unit dan juga pegawai sains kita. So dekat situ nanti sebelum kita buat semua kerja, kita orang akan plan dulu macam mana flow kerja untuk hari itu, sebab kita punya plan kerja hari-hari akan berubah bergantung kepada berapa jumlah sampel yang kita akan terima pada hari itu. Untuk makluman semua, kita hospital HCTM ada tiga kategori sampel yang kami terima, iaitu satu sampel inpatient iaitu yang warded, satu screening dan lagi satu sampel daripada MKAK yang di mana kami membantu MKAK untuk membuat ujian pengesanan COVID-19. Okey, so bila semua dah duduk sama-sama, so kita akan plan kerja hari itu dan masing-masing dah tahu siapa buat apa kerja masing-masing. So dan lepas tu kita akan buat kerja seperti biasalah. So sebelum kita buat kerja, so kita akan memakai PPE mengikut seperti yang diarahkanlah. Okey, so kat sini saya boleh tunjukkan, kawan saya Diana akan menunjukkan cara-cara pemakaian PPE dengan urutan yang betul. Okey, nanti Hasnina tolong. So untuk teknik pemakaian PPE atau kita biasa panggil donning. So langkah pertama kita mesti start dengan hand hygiene lah. Okey. So ada 6 langkah seperti yang ditunjukkan oleh Cik Diana. So seterusnya pemakaian face mask. Untuk kami di makmal memandai kita gunakan surgical mask sebab kita tak ada direct contact dengan pesakit. Jadi kita ada face shield dan kita cuma menguruskan spesimen pesakit. Okey, selepas kita dah pakai face mask, kita pakai shoe cover.
Okey, untuk melindungi kita punya kaki, dan untuk makmal seelok-eloknya kasut bertutup. Okey, selepas shoe cover, buat lagi sekali hand hygiene. Okey. Hand hygiene tu kita kena buat cepat-cepat. Okey. Dan mengikut step lah. Okey. Dan diteruskan dengan head cover. Okey. Boleh. Okey. Pemakaian itu mungkin boleh penting terangkan untuk kita cover. berapa lama seringkali petugas makmal perlu memakai pakaian ini. Adakah mereka perlu pakai sepanjang hari, dan ada apa rasanya berada di dalam itu mungkin berbelas-belas jam sehari? Glove. Okey. Berapa lama tu bergantung kepada jumlah sampel yang kita jalankan pada hari tersebutlah. Sebab kiranya berapa lama kita kena pakai dalam full PPE ini bergantung kepada kita punya kerja pada hari itu. So andai kata sampel hari itu yang kami terima tak terlampau banyak, so kiranya macam kerja pun boleh siap cepat dan kita boleh cepat untuk doffing kita punya PPE itulah. Kalau kata sampel kita pada hari itu terlampau banyak, dan memang boleh jadi pun lebih kurang, dan pernah jadi kita orang pakai 8 jam sepanjang kita buat sampel tu. Berapa lapisan, Hamiza? Dia akan rasa berpeluh, panas sikit lah, macam itulah. Dan kita punya limitation dia bila kita pakai full PPE ini adalah kita tak boleh keluar daripada tempat kita buat extraction ataupun tempat kita buat ujian itu, sebab kiranya PPE ni kiranya macam kita boleh kata dia kotor lah, sebab kita dah pakai dia sewaktu kita handling sampel patient COVID, yang mana kita tak tahu sama ada sampel tu adalah positif ke negatif ke, tapi kita treat dia sebagai kotor. Macam itulah. So limitation di situ, dia punya cabarannya di situ. Okey, Hamiza, sampaikan juga soalan. Mungkin saya mahu tanya pada Hamiza ataupun mungkin sampaikan soalan kepada rakan-rakan di sana sementara kita masih lagi menonton ini. Saya mahu bertanyakan soalan ini. Kita mahu sentuh pada sisi manusia, bukan sisi teknologi ataupun teknikal. Kita mahu sentuh pada sisi manusia, apa yang dilalui oleh petugas makmal setiap hari. Sekarang kita lihat sejak 2-3 minggu yang lepas sekurang-kurangnya kes penularan COVID-19 ini semakin serius. Mungkin ramai yang perlu bekerja lebih masa, termasuk doktor, jururawat, petugas makmal. Berapa jam selalunya petugas makmal di HUKM itu, di Hospital Chancellor itu perlu bekerja setiap hari, dan seringkali adakah perlu melakukan OT dan kerja lebih masa untuk handle load sampel-sampel yang sampai setiap hari? Okey, Luqman. Ini kita cerita dari segi pengalaman kita. Kita orang start terima sampel untuk membuat pengujian COVID ni pada 16 hari bulan 3. So, start daripada 16 hari bulan 3 sehingga sekarang, memang hari-hari, even weekend pun, kita orang akan datang buat pengujian. Dan kebiasaannya memang hari-hari kita akan datang dalam pukul 8 dan habiskan pengujian tu dalam paling awal pun pukul 10 malam atau pukul 11 malam. Even kita orang pernah balik sampai pukul 12 dan pukul 1 pagi lah. Itu semua tu depends kepada berapa jumlah sampel yang kita dapat. Kalau lagi banyak, lagi lama kita orang terpaksa buat kerja sampai habis lah, macam tu. Hamiza, maaf kita tak kesetukan masa. Secara ringkas sekali dari front lines petugas makmal yang berdepan virus ini setiap hari, apa pesanan anda semua kepada rakyat Malaysia? Okey. So, sebelum saya memberi pesanan kepada semua rakyat Malaysia dekat luar, saya nak bagi tahu kita start daripada kita terima sampel. Saya memang dah merancang untuk menguruskan family saya, di mana saya telah menghantar anak-anak saya ke kampung start daripada sebelum 16 hari bulan 3. Jadi kini untuk kita orang terpaksa berkorban itu, terpaksa dah lebih dekat sebulan tak jumpa anak-anak.
Even kawan saya punya side pun, dia cakap anak dia selalu tanya, bila mama nak balik awal. Lepas tu anak saya pun selalu tanya, bila mak nak balik pukul 5 macam biasa. So, kayaknya tolonglah yang kat luar sana tu, tolong ikut apa arahan kerajaan. Duduk rumah, jangan keluar. Social distancing tu sangat penting. Sebab itulah kita terpaksa menjalani PKP ini. Tolong, kami berkorban jiwa dan kami berkorban masa untuk family kami semata-mata untuk korang. So korang pun tolong kami. Tolong kami. Kita jaga kita. Duduk di rumah. Kita lawan COVID-19.